Fabasyarnahu bighulamin halim, lalu kami memberikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa dia akan beroleh seorang anak lelaki yang penyabar. Setelah seseorang ditimpa kesulitan, cabaran di dalam hidup ini, dia memerlukan bantuan, pertolongan, dan sebaik-baik pertolongan ialah anak lelaki. Anak lelaki akan bersama dengan bapa. Ketika bapa susah, sakit, menderita di pulau orang dan sebagainya, anaklah orang yang paling rapat sekali, pembantu yang paling setia lah. Justru itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengharapkan perkara ini, kerana pada waktu dia dibakar, ketika itu dia seorang diri, sebatang kara, tidak mempunyai anak. Segera dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa ketiadaan anak lelaki merupakan satu kekurangan. Tak ada anak laki-laki, ada anak perempuan 10 orang, semuanya perempuan. Tentu keluarga yang seumpama ini merasakan kekurangan kerana tidak ada anak laki-laki. Anak laki-laki pun mahu satu lagi syarat padanya, salih. Tapi kalau anak laki-laki tak salih, lebih berat tanggungan bagi keluarga disebabkan anak laki-laki. Anak perempuan boleh dikawal, tapi anak laki-laki sukar untuk dikawal. Dia merupakan pencabar dalam keluarga. Itulah barangkali kita lihat apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari dibakar oleh pemerintah pada ketika itu. Perkara yang pertama, dia memohon kepada Allah agar dikurniakan minas salihin, seorang anak termasuk dalam golongan orang saleh. Bukan setakat anak saleh duduk dalam kumpulan orang saleh. Anak saleh bersama dalam masyarakat. Tapi kalau anak saleh ni dia diam kat rumah saja, dia tak gerak, tak keluar rumah, dia diam. Saleh dia sembahyang, puasa sama dengan yang lain. Maulah dia bergabung, masuk dalam kumpulan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya, mengabulkan permintaannya dengan menyebut fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak yang menyabar. Dia minta seorang anak saleh, tapi diberi kepadanya seorang anak sifatnya halim. Halim, bukan saja saleh, tapi dia halim. Halim lebih tinggi sikit daripada apa yang diminta. Orang yang diberi kepadanya anak laki-laki ataupun anak perempuan, tak kira, merupakan rezeki yang paling besar sekali kepada seorang mukmin. Rezeki anak. Tak ada harta tapi ada anak ramai. Anak-anak ramai. Anak ramai sebenarnya bukan soal harta. Mereka masing-masing datang ke dunia ini membawa harta, membawa rezekinya sendiri. Oleh kerana itu, ibu bapa dan keluarga jangan risau jika mereka dikurniakan Allah anak yang ramai. Jadi ada sebab mengapa orang memilih keluarga kecil, 1-2 orang cukuplah, dan susah nak hidup, susah. Sebenarnya dia telah menyempitkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan baginya. Tidak patut sebenarnya bagi seorang Islam merasakan risau tentang rezeki. Jika kita datang ke dunia ini sebenarnya membawa rezeki kita sendiri, anak-anak kita pun akan datang membawa rezekinya. Jika tiada dia, maka tiada rezeki. Tiada rezeki. Seharusnya kita faham di situ. Kita jangan faham Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tertentu yang menagih kekayaan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala pemegang kunci langit dan bumi dan segala perisiannya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak jadi miskin dengan sebab manusia ini penuh di muka bumi ini. Tidak jadi miskin. Allah Subhanahu wa taala mempunyai al-ghaniyyu kabiru al-azimu. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dia boleh jadi nabi. Jawatan yang terbuka syaratnya laki-laki. Tidak terbuka untuk dipilih, tidak terbuka untuk dianugerah Allah. Allah tidak menganugerahkan jawatan nabi kepada anak perempuan.
tetapi dia boleh melahirkan Nabi. Maryam alaihissalatu wassalam, bapaknya bercita-cita supaya dia seorang laki-laki untuk jaga ma'bad, untuk jaga rumah ibadat. Tapi Allah tidak berikan kepadanya anak laki-laki, sebaliknya diberi kepadanya anak perempuan yang melahirkan Nabi. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak seperti perempuan. Sepatutnya walaysal unsa kal zakar, tidak seperti anak perempuan, tidak seperti anak laki-laki. Ada keistimewaannya. Jadi anak yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, waladun salih. Waladun salih, anak laki-laki, anak yang mengetahui, yang boleh mengajar orang selepasnya, anak yang berguna kepada manusia, anak yang melakukan usaha-usaha atau sifatnya sebagai orang salih di dalam hidup ini, anak yang boleh menjalani kegiatan dakwah seperti mana dijalankan oleh bapaknya. Artinya anak penyambung risalah yang dilaksanakan, yang dijalankan oleh bapaknya. Siapa pun sebenarnya mahu anak yang datang itu mewarisi dirinya. Kalau dia sebagai seorang peniaga, mahu anaknya itu juga seorang peniaga, mengambil alih syarikat bapaknya. Kalau bapaknya seorang guru, dia bercita-cita kalau ada seorang anaknya jadi guru sepertinya. Semuanya tidaklah kamu pergilani. Seorangnya waktu mahu jadi dia jadi guru, dia jadi pensyarah, dia jadi cikgu. Begitu. Siapa pun tabiat ini ada pada mereka. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita lihatnya juga begitu. Jika dia seorang saleh, dia mahu anaknya juga seorang yang saleh. Hatta orang yang tidak saleh pun mahu anaknya saleh. Nabi Ibrahim dipercayai ketika dia berdoa ini dan ketika dia tak dibakar itu, dia tidak mempunyai anak, belum mempunyai anak. Dan sebab itulah dia ingin menjadi seorang bapa, kerana dia merasakan masa depannya bergantung pada anak yang akan menjalani kegiatannya sebagai seorang saleh yang menjalani kegiatan bapa. Sebenarnya nikmat ini tidak diketahui kecuali orang yang hilang, orang yang nikmat ini terluput daripadanya. Terluput, barulah dia tahu besarnya nikmat ini. Anak yang diminta dan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang diminta anak saleh, diberi kepadanya anak yang sifatnya halim. Halim diterjemahnya penyabar. Penyabar itu datangnya daripada sabar, penyabar. Dia ada setengahnya membawa arti penyabar ini bacul, penyabar ini penakut, penyabar ini orang kalah, penyabar ini segala sifat-sifat yang tidak terpuji. Tidak halim yang sangat-sangat tinggi kesabarannya. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Al-Halim, maha lemah lembut. Dalam satu hadis menyebutkan al-hilmu sayyidul akhlaq. Penyabar itu penghulu akhlak. Makna akhlak ini dia boleh lahir di sini. Dia boleh lahir daripada iman. Orang yang ada iman ada halim padanya. Orang yang halim dia beriman patutnya. Halim tidak boleh ditandingi, tidak boleh datang, tak boleh datang kecuali ada iman. Orang mukmin sepatutnya halim. Tetapi orang mukmin dia tidak gopoh sebenarnya dalam membuat sesuatu keputusan. Dia tidak akan jadi seorang yang mudah marah. Orang halim ialah orang bersabar. Sabar artinya dia boleh bersabar pada waktu orang lain tidak bersabar. Pada waktu dia marah tapi dia bersabar. Tidak ada makna orang itu bersabar tapi ketika orang lain marah dia bersabar. Dia bersabar ketika tidak ada sebab-sebab. Tapi ketika ada sebab-sebab yang tertentu dia akan bertindak. Artinya kesabaran halim ini tidak gopoh dalam membuat sesuatu keputusan. Dalam satu keterangan menyebutkan likulli syai'in haqiqah. Setiap suatu ada satu hakikat dia. Setiap suatu mesti kita memahami sesuatu perkara sampai kepada dasarnya, sampai kepada hakikatnya. Hakikat seseorang, hakikat iman tidak akan sampai hinggalah dia mengetahui. Dalam satu hadis menyebutkan bahawa sesuatu yang menimpanya tidak tersalah dan sesuatu yang tidak diperolehinya tidak bermakna dia sudah ditinggalkan. Kita harus ingat
bahawa kadang-kadang kita melakukan sesuatu seperti orang lain lakukan, tapi dia dapat, tapi kita tak dapat. Jangan ingat bahawa ini Allah Subhanahu Wa Taala tersalah, memilih tersalah kalau tidak memberinya seperti mana dia memberi kepada orang lain. Ada. Wa'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ah. Ketahuilah sesuatu malapetaka yang menimpa dirinya, bukan kerana tersalah, tapi kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang imannya bersama dengan sabar, dia memahami hakikat ini, dia tidak akan merajuk, dia tidak akan marah sekalipun dia tidak mendapati sesuatu seperti mana orang lain. Kerana dia mengetahui bahawa itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fabasyarna Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami beri kepadanya berita yang sangat menggembirakannya, iaitu dia akan memperolehi seorang anak yang penyabar. Orang yang mempunyai anak seharusnya mendidik supaya anak menjadi halim. Tidak ada satu sifat yang lebih mulia daripada sifat ini. Anak halim. Halim maknanya lemah lembut dan penyabar. Bapa seharusnya memberi pendidikan yang sempurna kepada anak supaya anak-anak menjadi seorang yang halim. Kadang-kadang kita mahu anak kita ini lebih daripada kita, tetapi tak sampai kepada halim itu. Halim sebenarnya berguna kepada seorang bapa di dunia dan di akhirat. Satu hadis menyebutkan, apabila manusia mati, putus habis semua amalan kecuali daripada anak yang saleh dan halim. Anak ni tidak putus-putus. Anak yang selalu menghadiahkan pahala kepada ibu bapanya, itulah anak yang halim dan anak yang mukmin. Anak yang tidak mukmin, kubur ayah bapa dia setahun sekali tak pergi. Sebenarnya ziarah kubur adalah satu amalan dan sunnah Nabi SAW. Itu tidak diperkitakan. Satu malam Nabi SAW pergi ziarah kubur ketika orang lain semua nyenyak tidur. Mengapa Nabi pergi pada waktu malam? Aisyah bertanya, mengapa kamu malam-malam buta pergi ke kubur? Dia kata, aku tak ada masa pada siang hari. Dan dia pergi kubur pada waktu malam. Siapa di antara kita yang mengambil berat hingga sampai kepada peringkat itu, waktu malam pun tak sempat pergi, pada siang hari pergi waktu malam, itulah dia Nabi SAW yang mempunyai sifat halim kepada ibu bapanya. Jadi oleh demikian kesempurnaan adab seorang Nabi ialah memohon kepada Allah supaya dikurniakan seorang anak yang saleh. Anak yang saleh tidak akan sempurna jika sifatnya itu tidak ada padanya halim, sifat sabar. Kemudian seterusnya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ayat ini akan membicarakan pula bahawa dia atas sifat halim itu Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya lagi, iaitu dia akan menerima satu hukuman yang dia tidak faham apa artinya hukuman itu. Tetapi anak yang sabar, manusia yang halim sifatnya, dia akan menerima sekalipun tidak mengerti, iaitu dia akan disembelih oleh bapaknya. Bapa akan memberitahu kepadanya, wahai anakku, aku akan sembelih. Aku melihat beberapa kali dalam mimpiku bahawa aku sembelih kamu. Kata anaknya, sebelahlah apa yang ayah dapati dalam mimpi itu. Ini sifat halim yang pertama yang dipohon oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian seterusnya falamma balagha ma'ahu as-sa'ya Allah Subhanahu